Dalam segmen Sembang Player pada kali ini, kita nak cerita tentang seorang pemain bola sepak legenda, iaitu goalkeeper daripada Itali, iaitu Gianluigi Buffon. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So dalam segmen Sembang Play pada kali ini, kita nak sembang tentang seorang legenda bola sepak yang sangat hebat, yang majoriti kita kenal sebagai dia seorang keeper legenda, iaitu untuk pasukan Juventus dan juga pasukan Itali, iaitu Gianluigi Buffon, ataupun nama gelaran dia Gigi Buffon. Sepanjang karier dia sebagai pemain bola sepak profesional, dia telah pun berjaya membuat lebih daripada 1,100 penampilan bersama skuad kebangsaan dan juga untuk kelab yang dia main. Buffon ni pernah main dekat pasukan macam Parma, macam pasukan Juventus dan juga pasukan Paris Saint-Germain. Dan kalau hampa nak tahu kisah dia macam mana, so jom kita mulakan. Pada 28 Januari 1978, Gigi Buffon telah dilahirkan dekat satu bandar yang bernama Carrara ataupun bandar Tuscany dekat Itali. Dan Buffon ni sebenarnya boleh kata memang family dia genetik tangan kuat lah. Sebab family dia semua terlibat dengan sukan yang menggunakan tangan. Mak kepada Buffon adalah juara 3 kali Itali dalam kejohanan lontar peluru. Ayah dia pun main lontar peluru juga. Dan kakak dia lagi tua daripada dia main bola tampak. So boleh kata memang family Buffon ni memang terkenal dengan genetik kekuatan tangan. Dan Buffon pula macam kita tahu lah ni adalah goalkeeper yang memang kita tahu terbukti dengan kekuatan tangan dia. Tapi kalau hampa nak tahu, daripada kecil Buffon ni bukan nak jadi goalkeeper. Macam biasalah kalau kita main bola sepak, siapa nak jadi goalkeeper? Semua selalu kalau main bola nak jadi midfield, nak jadi striker, nak jadi winger sebab mereka nak score gol. Mana ada orang nak jadi goalkeeper? Dan macam tu juga dengan Buffon. Buffon ni banyak main sebagai seorang striker. Lagi-lagi dekat Akademi Parma lah waktu dia join Akademi. Dan bukan setakat main sebagai seorang striker, dia juga pernah try main dekat beberapa posisi lain macam midfield, macam winger pun dia pernah try juga. Tapi apa sebab dia tiba-tiba nak jadi seorang goalkeeper? Pada Piala Dunia pada tahun 1990, waktu tu Buffon betul-betul terpegun dengan aksi seorang goalkeeper daripada Cameroon, iaitu Thomas Nkono. Waktu tu dah lah Piala Dunia tu berlangsung dekat Itali. Lepas tu dia tengok aksi Thomas Nkono ni dekat Cameroon, memang dia betul-betul terpegun. Ada satu game, waktu tu Cameroon berjaya kalahkan pasukan Argentina 1-0. Memang Cameroon menang kalau tak ada player macam Thomas Nkono yang kawal goalkeeper dekat belakang. Sebab apa? Sebab dalam game tu Thomas Nkono memang betul-betul dicuba, tapi dia berjaya selamatkan gawang pasukan Cameroon daripada dibolosi. Dan dalam game tu Cameroon menang. So sejak itulah bila Buffon tengok penampilan Thomas Nkono, Buffon rasa macam aku nak jadi goalkeeper lah. Dan itulah sebabnya Buffon tiba-tiba dia berubah drastik. Dia kata dia nak jadi goalkeeper. Memang confirm. Dan seakan-akan takdir tau, tiba-tiba waktu dekat akademi, dua keeper utama mereka injet serentak, membuatkan waktu tu pasukan Parma muda mereka ni tak ada goalkeeper. Dan waktu ni lah Buffon mencuba nasib. Sebab apa? Sebab tadi Buffon sendiri bagi tahu yang dia ni nak try jadi goalkeeper. Lepas tu waktu ni dia tinggi, lepas tu posture badan dia pun nampak sesuai untuk jadi goalkeeper. Dan surprisingly waktu dekat training, dia telah menarik perhatian coach pasukan Parma. Dan lepas tu dia ni terus dijadikan goalkeeper utama pasukan muda Parma tentu. Dan selepas perform bersama skuad muda pasukan Parma, akhirnya selepas beberapa kali dipanggil training bersama skuad utama, Buffon pun akhirnya diserahkan ke skuad utama pada usia 17 tahun. Dan Buffon telah berjaya buat debut pertama dia pada 9 November 1995. Tapi waktu tu bukan lawan dengan pasukan calang-calang. Parma waktu tu kena lawan dengan pasukan AC Milan. Alhamdulillah pasukan Parma tentu betul-betul berani. Mereka letakkan player macam Buffon ni sebagai goalkeeper utama mereka. Sebab tentu kebetulan juga goalkeeper pasukan Parma injet juga. So memang coach Parma tak ada pilihan lain. Waktu tu coach pasukan Parma, Davio Scala, dia beritahu memang dilema gila lah nak masukkan Buffon. Sebab apa? Sebab game ni intensity tinggi. Lepas tu game ni pressure tinggi pula. Lawan dengan juara Serie A musim lepas. Tapi dia tetap turunkan Buffon juga sebab tak ada pilihan lain. Dan dalam game tu, Buffon betul-betul impress dan berjaya keep clean sheet against pasukan AC Milan. Dan game tu berakhir dengan 0-0. Dalam game tu, Buffon terpaksa berhadapan dengan Ballon d'Or winner macam Joshua, Roberto Baggio dan Marco Simon. Dan mereka ni berjaya buat tembakan banyak kali dekat Buffon, tapi Buffon berjaya selamatkan bola tu. So waktu ni ramai dah nampak dah potensi besar yang ada dekat goalkeeper muda pasukan Parma ni. Dan tak ambil masa lama, musim depan tu Buffon terus menjadi goalkeeper utama untuk pasukan Parma. Dan nak kata betapa padunya Buffon muda tadi baru usia 18 tahun, dia main dalam 27 game tapi bolos 17 gol tau. So waktu ni mulalah mendapat perhatian daripada bola sepak Itali. Waktu tu walaupun baru usia 18 tahun, ramai dah mengatakan yang Buffon ni antara goalkeeper terbaik dekat Itali dan goalkeeper future untuk skuad nasional Itali. Musim terbaik Buffon bersama pasukan Parma adalah musim keempat, iaitu lagi tepat musim 1998 dan juga 1999. Waktu tu Buffon berjaya bawa pasukan Parma untuk menang European Cup pertama mereka
bila berjaya mengalahkan pasukan Marseille dekat final tentu. Waktu tu mereka menang dengan keputusan 3-0. Sebab apa tentu pasukan Parma dapat jadi champion sampai champion Europe? Waktu lah ni kalau kita panggil trofi tu adalah Europa League lah. Sebab waktu tu pasukan Parma dibarisi oleh banyak pemain muda yang akan menjadi bintang. Contoh Joan Sebastian Veron, Hernan Crespo, Enrico Chiesa, Lilian Thuram dan juga Fabio Cannavaro. Macam manalah tentu pasukan Parma tak boleh sukses sebab mereka ada banyak pemain muda generasi tentu. So kita fast forward ke depan, selepas 6 tahun bersama pasukan Parma, akhirnya pada 3 Julai pada tahun 2001, dengan nilai 52.9 juta euro, Buffon telah transfer ke pasukan Juventus. Hambailah dengan nilai 50 juta pada tahun 2001, memang mahal gila lah tentu. Tapi aku boleh kata pembayaran Juventus setiap sen mereka memang berbaloi untuk Buffon. Waktu tu Buffon datang ke Juventus untuk menggantikan goalkeeper pasukan Juventus tentu, iaitu Edwin van der Sar, yang kalau hampa tahu legenda pasukan Manchester United. Waktu tu Juventus mengatakan yang van der Sar dah banyak buat mistake dah untuk pasukan Juventus dan dah tak relevan. Waktu tu dia dijual ke pasukan Fulham. Sebenarnya kalau hampa nak tahu, sebelum Buffon berpindah ke pasukan Juventus, dia ada chance nak pindah ke Roma. Tapi tentu Roma tak jadi sign Buffon, Roma sign player lain. Lepas tu sebenarnya ada offer daripada pasukan Barca, tapi disebabkan ayah Buffon convince dia untuk stay dekat Itali, so dia pilihlah untuk stay pasukan Juventus. Dan kalau hampa nak tahu, rekod transfer Buffon ni menjadikan Buffon sebagai pemain termahal yang dibeli oleh pasukan Juventus tentu tahu. Dan rekod dia ni dipecahkan lebih kurang 16 tahun kemudian, iaitu lepas pasukan Juventus beli Higuain. Dalam ni tak silap aku, rekod untuk Juventus player termahal adalah dipegang oleh CR kot, iaitu waktu CR berpindah daripada Real ke Juventus lah. Kita fast forward ke depan, karier Buffon dekat Juventus memang betul-betul gemilang, tapi tak selalu gemilang lah. Era kegemilangan pasukan Juventus betul-betul kau tentu adalah era pada tahun 2011-2012, sampailah mereka dapat jadi juara Serie A 8 kali berturut-turut. Tapi sebenarnya pasukan Juventus sebelum tu bukanlah pasukan yang terlalu kuat dalam Serie A, mereka ni masih boleh dikalahkan. Titik terendah dalam karier Buffon bersama pasukan Juventus semestinya lah pada musim 2004 sampai 2006, iaitu waktu tu pasukan Juventus terlibat dengan skandal Calciopoli yang membuatkan pasukan Juventus sampai tersingkir ke Division 2. Bukan mereka ni tersingkir, mereka ni disingkirkan ke Division 2. Tentu disebabkan pasukan Juventus tersingkir ke Division 2, banyak pemain utama pasukan Juventus memilih untuk tinggalkan pasukan Juventus tentu. Sebab apa? Sebab mereka tak mau main lah dekat Division 2. Waktu tu banyak pemain hebat keluar macam Zlatan Ibrahimovic, Patrick Vieira, Fabio Cannavaro pun keluar daripada pasukan Juventus. Waktu tu antara pemain star yang stay bersama pasukan Juventus adalah Pavel Nedved, Alessandro Piero dan juga Gianluigi Buffon sendiri. Buffon sendiri mengakui yang dia betul-betul rasa dilema, dia rasa nak pindah ke ataupun tak daripada pasukan Juventus. Sebab tentu main offer hebat daripada pasukan Barca dan juga gerasi pasukan Itali iaitu pasukan AC Milan. Tapi lala kali selepas lama dia fikir, dia akhirnya memilih keputusan untuk stay bersama pasukan Juventus, dan keputusan dia ni membuatkan dia betul-betul dihormati dekat public Itali, lagi-lagi public fan Juventus sendiri. Ialah bila hang sebagai seorang star player sedang meningkat naik tentu, hang ada chance untuk tinggalkan pasukan hang yang sedang down teruk tentu. Dan bukan setakat hang seorang, ramai dah buat benda ni. Ramai dah star player yang caw, tapi hang still pilih untuk stay dekat kelab. Itu membuatkan fan-fan Juventus yang waktu tu tengah down, mereka betul-betul hargai jasa Buffon. Dan disebabkan pasukan Juventus waktu tu, mereka walaupun mereka jatuh ke Serie B dan banyak star player mereka hilang, tapi kualiti tim mereka memang jauh lagi bagus daripada pasukan-pasukan dekat Serie B, so memudahkan mereka untuk naik ke Serie A setahun kemudian. Tapi selepas datang ke Serie A semula, pasukan Juventus bukanlah menjadi pasukan gegasi balik. Sebab mereka pernah melalui 4 tahun tanpa trofi tau. Bukan trofi Serie A, tanpa apa-apa trofi sekalipun. Sampailah pasukan Juventus bertukar presiden, dan waktu tu presiden baru pasukan Juventus dia jadikan bekas kapten pasukan Juventus dan juga legenda pasukan Juventus Antonio Conte sebagai coach mereka. Dan waktu tu Antonio Conte mulakan dominasi pasukan Juventus dekat Serie A. Under Conte, pasukan Juventus menjadi pasukan unbeatable. Hang tengoklah dekat belakang ada 3 centre back solid, ada Barzagli, Chiellini, Bonucci, keeper ada Buffon pula. Macam mana hendak lepas? Dan bersama pasukan Juventus, Buffon telah berjaya mendapatkan 22 trofi, iaitu 10 trofi Serie A, 1 trofi Serie B, 5 trofi Coppa Italia dan juga 6 trofi Super Coppa Italiana. Tapi sayanglah dalam banyak-banyak trofi, Buffon gagal untuk dapatkan UCL bersama pasukan Juventus. Sebenarnya Buffon ada beberapa chance untuk dapatkan UCL bersama pasukan Juventus. Kalau hampa nak tahu, pasukan Juventus bersama Buffon, mereka ni pernah masuk final UCL sebanyak 3 kali, tapi 3 kali kalah. Iaitu pada tahun 2003 kalah dengan pasukan AC Milan, 2015 kalah dengan pasukan Barcelona, dan 2017 kalah dengan pasukan Real Madrid. So sayanglah, semua sebenarnya nak tengok Buffon ni menang UCL. Sebab dia dah menang segalanya, dah menang Piala Dunia, dah menang Liga, dah menang trofi tu, menang trofi ni. Tapi UCL je dia tak ada lagi.
Tapi hampa nak tahu tak sebab apa dia tak menang UCL? Adalah satu kutukan. Tapi ni benar-benar tayul je lah, kita dengar je lah contoh. Pada 25 Februari 2012, waktu tu game AC Milan dengan pasukan Juventus. Waktu tu dekat San Siro. Dan waktu tu game barak ke pasukan AC Milan sebab waktu tu AC Milan leading dengan gol Antonio Nocerino 1-0. Dan pasukan AC Milan berpeluang untuk tambah kedudukan mereka, iaitu dengan gol Sule Muntari. Sule Muntari dah masukkan bola jelas ke dalam gol, tapi cepat-cepat dikeluarkan oleh Buffon. Dan tentu memang jelas gila bola memang dah masuk dah, tak payah tengok VAR. Memang kalau tengok playback balik memang jelas nampak. Tapi tentu referee tak nampak, referee tak mengesahkan gol tu dan Buffon berdiam diri. Waktu tu Sule Muntari betul-betul rasa kecewa dengan Buffon sebab Buffon adalah goalkeeper yang memang dia respect, tapi Buffon sanggup menipu untuk menang dalam game ni. Lagi buruk lagi, pasukan Juventus berjaya menyamakan kedudukan dekat hujung-hujung game, buatkan pasukan AC Milan tak menang dalam game ni, lagilah mereka panas. Dan ada juga yang mengatakan Muntari telah sumpah Buffon supaya tak pernah menang UCL dalam kerjaya dia. Tapi itulah untuk mencari bukti-bukti yang jelas, tak ada lagi lah bukti yang jelas mengatakan yang Muntari ni mengatakan bagi sumpahan dekat Buffon. Tapi itu satu cerita menarik je lah untuk kita dengar. Kita fast forward ke depan, macam biasalah, kalau ada permulaan, mesti ada perakhiran. So, berakhirlah karier Buffon bersama pasukan Juventus apabila dia ni memilih untuk berpindah daripada pasukan Juventus ke pasukan Paris Saint-Germain secara percuma. Waktu tu Buffon bagi tahu tu adalah keputusan dia sendiri sebab dia ni nak pilih cabaran baru. Ramai mengatakan tentu Buffon nak pindah ke pasukan PSG sebab dia ni ada intensi yang sama, iaitu nak menang UCL sama dengan nasib Al-Khelaifi. Tapi tentu Buffon menafikan. Buffon kata dia nak cari cabaran baru sahaja. So itulah sebabnya dia berpindah ke pasukan PSG. Waktu tu memang sedih gila lah public pasukan Juventus. Sebab ialah mereka kehilangan satu public figure dekat pasukan Juventus, bukan biasa-biasa, iaitu Gianluigi Buffon. Dan bila berpindah ke pasukan PSG, Buffon ni tak ambil masa yang lama untuk sesuaikan masa dengan pasukan PSG dan menjadi goalkeeper pilihan utama untuk pasukan PSG tentu. Dan dekat pasukan PSG, Buffon telah berjaya memenangi lagi satu trofi Liga, iaitu trofi Ligue 1, dan satu lagi iaitu trofi des Champions. Tapi sayang, dekat pasukan PSG sekali lagi Buffon gagal untuk menang UCL. Waktu tu hingga ada comeback dramatik pasukan Manchester United dekat Paris, yang waktu tu Manchester United menang 3-1. So waktu tu sekali lagi Buffon gagal untuk dapatkan UCL. Dan akhirnya walaupun dalam kontrak Buffon dia sign 1 tahun kontrak, tapi ada option untuk extend setahun lagi kontrak, tapi akhirnya dia tak pilih untuk extend kontrak bersama pasukan PSG disebabkan dia nak balik ke Itali sebab dia rindu dengan family dia lah. Sebab kalau pernah tahu dekat Paris dia duduk sorang-sorang, family dia still duduk dekat Itali. So bila dia balik ke Itali, dia pilih pasukan Juventus buat kali kedua. Tapi kedatangan kali kedua dekat Itali ni tak seindah kedatangan dia kali pertama lah. Sebab tadi pasukan Juventus dah start pakai Wojciech Szczęsny sebagai goalkeeper utama. Dan tentu Buffon walaupun goalkeeper legend untuk pasukan Juventus, tapi dia tetap gagal untuk dapatkan tempat untuk mengalahkan Szczęsny tentu. Dan akhirnya selepas main bersama pasukan Juventus, Buffon pun kembalilah dengan pasukan yang telah besarkan nama dia, iaitu pasukan Parma. Waktu ni transfer Buffon ke pasukan Parma ni boleh kata mengejutkan jugalah. Sebab pasukan Parma lah ni bukanlah kuat macam waktu Buffon ada dekat Parma dulu. Pasukan Parma lah ni memang tak kuat, main dekat Serie B. Dan pada 5 Februari pada tahun 2022, selepas seri 0-0 dengan pasukan Benevento, Buffon menjadi goalkeeper pertama yang berjaya catatkan 500 clean sheet dalam karier dia. Dan sepatutnya kalau hampa nak tahu, kontrak Buffon ni sepatutnya akan berakhir pada 2024, yang waktu tu usia dia 46 tahun. Tapi Buffon akhirnya memilih untuk bersara pada usia 45 tahun. Dan kalau hampa nak tahu, Buffon adalah pemain yang berada dalam list 5 World Cup berturut-turut, iaitu Piala Dunia 1998, 2002, 2006, 2010 dan juga 2014. Kalau nak kata pemain pertama yang main dekat 5 World Cup berturut-turut adalah CR lah, sebab CR main dekat semua 5 World Cup. Tapi Buffon Piala Dunia 1998 dan ni adalah substitute yang tak digunakan. Tapi still padu lah dapat main dekat 5 World Cup. Dan kemuncak karier Buffon bersama pasukan Itali semestinya lah pada Piala Dunia pada tahun 2006. Waktu tu ada bekas coach pasukan Juventus yang memang betul-betul Buffon favouritekan dengan dia, iaitu Marcello Lippi. Dan kalau hampa nak tahu, tentu Itali bukanlah pasukan favourite walaupun mereka ni pasukan kuat. Tapi tentu kan Itali terpalit dengan skandal Calciopoli yang pasukan Juventus buat. So banyak pelik utama pasukan Juventus dalam skuad negara Itali. So membuatkan mereka ni mungkin meredown. Tapi tak semua aspek yang mereka ni berjaya layak sampai ke final. Dan bukan setakat final, mereka boleh menang pula. Dan pada Piala Dunia 2006, kalau hampa nak tahu, Buffon just bolos 2 gol je tau daripada 7 perlawanan dan berjaya mencatatkan 5 clean sheet dalam penampilan World Cup tentu. Dan waktu tu Itali berjaya melepasi group stage sebagai champion group, dengan waktu tu mereka just bolos 1 gol saja waktu group stage. Dan kalau hampa nak tahu kan, aku kata dia bolos 2 gol sahaja kan dalam World Cup ni. Lepas Itali layak ke knockout phase, waktu round 16, quarter final, semi final, mereka tak bolos gol langsung. Mereka bolos pun gol dekat final, yang waktu tu mereka serai satu sama, lepas tu penalti. Yang gol pasukan France score tu pun tu gol penalti Zidane score. Dan tadi awal kan aku cakap Buffon ni terkenal dengan kekuatan tangan dia.
Apa bukti dia nak kata tangan dia kuat? Kalau hampa nak tahu, Buffon pernah selamatkan free kick daripada Roberto Carlos. Roberto Carlos tu adalah lagi goalkeeper lain yang boleh save bola dia. Tapi Buffon save bola Roberto Carlos dengan satu tangan sahaja. Hambalah dia save bola Roberto Carlos yang tentu diukur speed bola tu adalah 140 km sejam tau. Tapi Buffon selamatkan bola tu dengan satu tangan sahaja. Waktu tu berlaku dalam game Real Madrid dengan pasukan Juventus. Dan tangan dia tak patah. Memang kuat gila lah. Tangan kita kalau 140 km bola tu memang patah lah mat. Kalau dua tangan pun belum tentu selamat. Dan sepanjang kerjaya dia sebagai pemain bola sepak, Buffon telah berjaya mencetakkan 501 clean sheet. Yang kalau hampa nak tahu, rekod clean sheet ni adalah rekod tertinggi clean sheet dalam dunia bola sepak. So itulah cerita pasal Gianluigi Buffon, seorang legenda pasukan Juventus dan juga pasukan Itali dan juga pasukan Parma sekali. Minta maaf lah kalau ada kekurangan dalam segmen kali ni. Siapa lagi player yang pun aku sembang lepas ni, apa boleh komen dekat bawah. Dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.